Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami bersyukur pada pagi ini kerana kita berkumpul di sini untuk beribadah bersama dan juga mendengar firman-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan membuka minda kita dan juga hati kami untuk menerima dan melihat kebenaran di dalam firman-Mu. Supaya apa yang kita belajar akan digunakan di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan meneruskan di dalam pelajaran kita di dalam Zakaria pasal 9. Nah, kalau kamu tengok di dalam Zakaria pasal 9, mulai dari pasal 9 sehingga pasal 14, kita boleh nampak bahawa fokus di dalam buku Zakaria sudah tukar. Kerana di dalam 8 bab yang pertama, ia fokus kepada pendorongan daripada Tuhan, di mana Tuhan mendorong orang-orang Israel, Zerubbabel dan juga Zakaria dan juga Yosua untuk meneruskan pembinaan bait Allah. Tetapi sampai di dalam fasa ke-9 sehingga ke-14, fokus kepada penubuatan Zakaria sudah bertukar. Tidak lagi kamu nampak bahawa Tuhan mendorong mereka untuk membina bait Allah. Kamu tidak lagi nampak nama-nama seperti Zerubbabel, Yosua dan juga Zakaria yang muncul. Seperti kamu lihat di dalam 8 bab yang pertama. Dan kamu tidak lagi nampak bahawa tidak ada gambaran, penglihatan yang diberikan kepada Zakaria. Nah, apa yang kamu dapat dari Zakaria pasal 9 sehingga ke-14, sehingga akhir, adalah nubuat yang dibuatkan ataupun diberikan kepada Zakaria tentang kedatangan Yesus. Dari fasa 9 sehingga ke fasa 14, semuanya fokus adalah Yesus. Tidak lagi bait Allah, tidak lagi Zerubbabel, tidak lagi Yosua. Sekarang semuanya fokus kepada Yesus. Fokus kepada kedatangan Yesus. Kerana kalau kamu tengok di dalam Alkitab, kebanyakan orang-orang Kristian, mereka bukan tidak suka lah, tetapi mereka tidak menerima perjanjian lama sebagai sebahagian daripada agama Kristian. Kerana mereka menganggap bahawa perjanjian lama adalah untuk orang-orang Israel. Mereka menganggap bahawa perjanjian lama hanya untuk sejarah sahaja. Tidak lagi ada kaitan dengan kehidupan kita sekarang. Kerana kita belajar, apa yang kita belajar daripada gereja dan juga Alkitab adalah semua dari perjanjian baru. Tetapi pada hari ini kita akan melihat salah satu buku, di mana di sini ada seorang imam, Zakaria. Dia membuat penubuatan tentang kedatangan Yesus. Jadi apabila kita membaca perjanjian lama, adalah penting untuk kita fikir bahawa semua ini adalah untuk menyediakan kita menerima Yesus. Kerana Zakaria ditulis 500 sebelum Yesus dilahirkan. Sekarang Yesus telah dilahirkan, dia telah mati dan dia telah dibangkitkan dan dia dinaikkan. Sekarang apa yang kita harapkan adalah untuk melalui buku ini di dalam perjanjian lama adalah untuk menyediakan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua. Kerana apa yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 sudah berlaku. Tapi dia juga menunjukkan kepada kita bahawa dia akan datang lagi. Jadi untuk kita menyediakan kita bagi kedatangan Yesus, kerana kerajaan Allah belum lagi sempurna. Yesus telah datang tetapi kerajaan Allah telah datang tetapi belum lagi sempurna. Jadi apakah tujuan kita belajar Zakaria? Tujuannya adalah satu, adalah untuk mengenali siapakah Yesus, supaya dengan pengetahuan ini boleh mengubah kita lebih macam Yesus. Ini adalah tujuan kita belajar dan membaca Alkitab. Adalah untuk mengenali siapakah Yesus. Janganlah kamu hanya mendengar daripada
oh ini daripada Pastor Eric. Okay, apa yang saya tahu tentang Yesus adalah semua datang daripada Pastor Eric. Ya, tetapi belum lagi tidak cukup. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah untuk terus membaca Alkitab. Kerana dengan mengenali siapakah Yesus, barulah ia boleh mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini adalah tujuan yang diberikan kepada kita. Amin. Amin. Tengok muka di sebelah tepi kamu. Adakah mereka menyerupai Yesus? Mestilah tidak. Okay? Yang penting adalah watak dan juga karakter kamu lebih menyerupai Yesus. Itu yang paling penting. Jadi hari ini kita akan melihat di dalam Zakaria pasal 9, penubuatan yang pertama dibuat oleh Zakaria. Dan ini kalau kamu membaca pasal 9, ia dibahagikan kepada 3 bahagian. Senang saja. Kalau kamu membaca pasal 9, kamu sudah tahu apa yang akan berlaku. Dan semua ini betul-betul berlaku kerana kita ada perjanjian baru. Kita ada 4 buku Injil. Jadi kita tahu apakah yang akan berlaku kepada Yesus. Kita tahu Yesus dilahirkan, dia disalibkan, dia mati dan dia dibangkitkan. Kita tahu semua cerita ini. Jadi apabila kamu membaca Zakaria pasal 9, kita tahu apa yang berlaku. Straightforward, okay? Tidak perlu menggunakan banyak komentari kerana semua penubuatan ini telah berlaku. Dan apa yang dikatakan juga akan berlaku. Okay? Yesus akan datang lagi. Nah, kalau kamu tengok di dalam ayat 1 hingga ayat 8, di sini Zakaria membuat penubuatan tentang hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Nah, semua bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang musuh, okay? Orang-orang Israel. Jadi apa yang berlaku kepada negara-negara ini adalah Tuhan akan membawa hukuman kepada semua negara ini. Dan kemudian di dalam ayat 9 hingga 13. Ayat 9 hingga 13 mengatakan bahawa Raja Mesias akan datang. Raja Mesias akan datang. Siapakah dia? Yesus. Yesus akan dilahirkan dan apa yang berlaku kepada Yesus semuanya telah berlaku. Kemudian di dalam ayat 11 hingga ayat 17, ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa Israel dipulihkan melalui Yesus. Apakah maksudnya dipulihkan? Adalah semua telah diampuni kerana oleh dosa-dosa mereka. Jadi mereka semua diselamatkan oleh Yesus. Okay? 3 bahagian. Okay? Hukuman, kita tahu apa yang berlaku kepada negara-negara ini. Nah, dengan mempelajari pasal 9, kita boleh lebih mengenali siapakah Yesus. Dengan mengenali siapakah Yesus, ia juga akan membantu kita mengubah kita untuk menyerupai Yesus. Nah, nombor 1, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini adalah Raja Yesus akan mengungkapkan kebenaran Tuhan. God will express God's righteousness. Nah, kenapa di sini Tuhan akan mengungkapkan kebenaran Yesus? Kalau kamu tengok di dalam ayat 1 hingga ayat 8, nama-nama yang tertunjuk di sini. Okay? Kalau kamu tengok di dalam ayat 1, negeri Hadrak. Kamu tahu apa negeri itu kah? Tidak ada orang tahu. Tetapi negeri Hadrak adalah sebuah negeri merupakan musuh kepada orang Israel. Nah, ini adalah kali pertama negeri Hadrak dinamakan di sini. Okay? Damsyik, apa lagi? Tirus, Hamad, semua ini, Gaza, Ekron. Gaza masih ada lah sekarang. Betul kan? Gaza masih bermusuh dengan orang-orang Israel, negara Israel pada hari ini. Nah, kalau kamu tengok di dalam
nama-nama yang tertunjuk di sini, apa yang dikatakan oleh Zakaria adalah Tuhan akan membawa hukuman ini kepada mereka. Kerana mereka adalah musuh orang Israel. Nah, kebanyakan orang yang mencuba menjelaskan apa yang berlaku di sini adalah mereka menunjukkan kepada kita bahawa ini semuanya telah berlaku pada zaman Raja Alexander. Kamu tahu siapa Alexander kan? Alexander the Great. Kerana apabila Raja Alexander datang, dia menakluki hampir semua negara-negara di Tengah Timur, Middle East. Timur Tengah. Okay? Raja Alexander, dia menakluk semua negara-negara ini. Dan semua negara-negara musuh kepada orang Israel telah diserang dan dijajah oleh Raja Alexander. Dan kebanyakan orang Kristian mereka, apabila mereka cuba menjelaskan apa yang berlaku di sini, semuanya ini berlaku pada zaman Raja Alexander. Kalau kamu belajar sejarah dunia, sebelum Yesus dilahirkan, Raja Alexander mensatukan semua negara-negara di Timur Tengah. Dan pada masa itu mereka menggunakan satu bahasa sahaja. Dan ini apa yang berlaku adalah ini memberi kesempatan kepada Kristian, terutamanya Paulus, untuk membawa Injil, berita Injil kepada semua negara-negara yang pernah dijajah oleh Raja Alexander. Kalau kamu nampak di sini adalah, wah, haleluya, amin. Kenapa? Kerana semua musuh-musuh Israel Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi di dalam hukuman itu, kita juga nampak belas kasihan Tuhan yang ditunjukkan kepada semua musuh-musuh ini. Kerana di dalam ayat 7, kalau kamu membaca dalam ayat 7, aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Kamu tahu kenapa? Kerana di dalam perjanjian lama, Tuhan tidak membenarkan orang Israel memakan daging yang masih ada darah di dalamnya. Jadi di sini Tuhan akan mengkuduskan mereka, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Bahawa semua ini, mereka, walaupun mereka menjadi musuh-musuh orang Israel, tetapi Tuhan juga menunjukkan belas kasihan kepada mereka, dan Tuhan akan menganggap mereka kepunyaan Tuhan juga. Dan mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yahuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Dan dalam ayat 8, aku berkhemah dekat rumahku sebagai pengawai terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatangi, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Selepas Tuhan menubuatkan apa yang akan berlaku kepada mereka, Tuhan juga menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh orang Israel. Ini adalah sama dengan apa yang diajar oleh Yesus di dalam perjanjian baru, bahawa Yesus berkata kita harus mengasihi musuh kita, berdoa untuk mereka. Saya boleh katakan berdoa untuk musuh kamu adalah sesuatu yang perkara yang sangat susah. Kenapa? Kerana bayangkan kamu tidak suka orang ini, dan kamu berdoa untuk orang ini supaya mereka boleh diselamatkan. Berbanding dengan kalau saya berdoa untuk orang yang saya tidak suka, lebih senang bagi saya untuk mengutuk mereka. Oh Tuhan, pastikan apa yang dia buat tidak berjaya. Apa yang dia buat pasti gagah. Haleluya, amin. Senang kan?
Tetapi Yesus mengajar kita, kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Dan ini adalah salah satu pengajaran tentang kasih di dalam perjanjian baru. Jangan mengatasi kejahatan dengan apa? Kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengatasi kejahatan dengan kasih. Sebelum Yesus mengajar kita tentang mengasihi musuh kita, ia telah ditunjukkan kepada orang Israel sebelum Yesus dilahirkan di dalam Zakaria pasal 9. Walaupun Tuhan membawa hukuman ke semua negeri-negeri ini, tetapi Tuhan juga memberi peluang kepada mereka yang bertaubat. Ini adalah Tuhan yang kita sembah. Ini adalah Tuhan yang kita percaya. Ini adalah Tuhan yang kita ikut. Jadi, kita harus belajar daripada Tuhan ini, Yesus ini, bahawa kita juga harus mengasihi musuh kita. Amin. Amin. Yang kedua adalah Raja Yesus juga memperluaskan pembebasan Tuhan. Di dalam ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busu perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan dibentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke hujung bumi. Nah, di sini 3 perkara yang dipanggil oleh Tuhan kepada orang Israel. Yang pertama adalah mereka harus bersorak-soraklah dengan nyaring. Ini adalah perkara yang pertama Tuhan menyuruh orang Israel buat. Perkara yang kedua adalah kamu harus lihat, okey? Nah, kamu harus lihat. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan di sini adalah kamu harus bersukacita, bersorak-sorak, bersorak dengan nyaring. Okay? Kenapa? Kerana rajamu akan datang. Rajamu akan datang. Kerana apabila Yesus datang, dia akan meluaskan pembebasannya. Maksudnya, apabila dia datang, dia akan membawa keselamatan kepada semua orang. Kepada semua orang. Kerana kalau kamu di sini, lihat rajamu datang kepadamu kerana ia adil. Okay? Kerana di dalam bahasa Yunani, adil ini dalam bahasa Yunani adalah syadik. Okay? Syadik maksudnya hanya Yesus sahaja yang benar dan adil. Dan hanya Yesus sahaja yang mempunyai standard yang tinggi. Okay? Tahap yang tinggi di mana tidak ada orang boleh berbanding dengan dia. Dan apabila dia datang, dia akan membawa keselamatan kepada semua orang. Okay? Dia akan datang untuk membebaskan semua orang di dunia ini. Dan apa yang akan berlaku adalah ia jaya, victorious. Dalam bahasa Inggeris, victorious. Maksudnya apa yang akan dilakukan oleh raja ini akan berjaya. Kerana raja ini datang, dia menakluk dan dia akan memerintah. This is our king. The king will come, he will rule forever and ever. Okay? Kalau kamu tengok di sini, dia juga adalah seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Kerana ia menunggang seekor keledai. Kita tahu semua ini berlaku di dalam perjanjian baru. Amin. Betul atau tidak? Kerana semua ini berlaku di dalam perjanjian baru, kita tahu bahawa Raja Yesus adalah seorang yang adil dan jaya dan juga rendah hati.
Jadi sebagai Kristian, apa yang kita harus buat adalah kita juga harus menyerupai Yesus, kerana kita harus membawa berita Injil ini kepada semua orang supaya mereka juga mendapat keselamatan. Okay? Yang pertama, Tuhan datang, dia mengungkapkan kebenaran, dia menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, termasuk musuh kamu. Jadi di sini, perkara yang kedua kita harus ikut apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kita juga harus membawa berita Injil ini kepada semua orang supaya mereka juga diselamatkan. Janganlah hanya ini untuk kita sahaja. Kerana di dalam pasal 9, apa yang berlaku di sini, pasal 9 ayat 13. Okay. Next. Nombor 11. Nah, mengenai engkau, oleh kerana darah perjanjianku dengan engkau. Nah, kenapa darah? Darah menunjukkan perjanjian bukan sahaja merujuk kepada perjanjian di antara Abraham dan juga Musa, tetapi ia juga merujuk kepada Yesus. Kerana setiap kali apabila kamu mengambil perjamuan kudus, sampai di bahagian darah ini juga melambangkan ini adalah perjanjian baru di antara Tuhan dengan engkau dan juga melambangkan pengampunan dosa terhadap kita. Amin. Amin. Dan aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Nah, kenapa lubang yang tidak berair? Lubang yang tidak berair maksudnya lubang yang dibiarkan tidak lagi digunakan untuk mengisi air, mengambil air. Jadi apa yang berlaku pada masa itu adalah mereka menggunakan lubang-lubang ini sebagai penjara. Nah, di dalam pengertian rohani kita, lubang yang tidak berair bermaksud adalah dosa kita. Okey? Kerana dosa kita dipenjarakan di dalam lubang yang tidak berair. Dan apa yang berlaku adalah apabila Yesus datang, dia akan memberi kita satu perjanjian baru di antara kita dengan Tuhan. Dan dia akan melepaskan orang-orang tahananmu. Maksudnya dia akan mengampuni semua orang dari dosa kita supaya kita dibebaskan. Ini adalah satu pesanan penting yang dibawa oleh Tuhan. Bahawa kedatangan Yesus bukan hanya untuk mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa, tetapi dia juga mau kita dibebaskan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai satu tanggungjawab untuk membawa berita Injil ini kepada semua orang, termasuk orang yang kita kenal, supaya mereka juga mengenali siapakah Yesus dan mereka juga akan diselamatkan dan dibebaskan dari lubang yang tidak berair. Okey, kerana apa yang berlaku di dalam Zakaria pasal 9 di sini bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi untuk semua orang di dunia ini. Jadi kita bukan hanya datang ke gereja untuk beribadat kerana kita adalah seorang Kristian. Tidak. Kerana kita harus menyerupai seperti Yesus untuk membawa Injil ini, berita Injil ini kepada semua orang supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Supaya kita juga menolong memperluaskan pembebasan kepada semua orang di dunia ini. Barulah semua orang di dunia ini mendapat berkat melalui kita. Amin. Jadi kalau kamu nampak Tuhan bukan sahaja membawa hukuman kepada dunia ini, tetapi dia juga memberi kita peluang yang kedua. Nah, dan semua ini berlaku adalah kerana kemuliaan dia. Dan ini membawa kita poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah Raja Yesus juga menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kerana semua ini yang berlaku adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Ada orang tanya, ada seorang pastor, dia tanya seorang Kristian, kamu tahu kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kamu tahukah? Why Jesus died on the cross? Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Cuba tes kamu punya itu jawapan. Nah, jawapan yang biasa kita dapat adalah
dia mati kerana saya. Saya lebih besar. Kenapa Yesus dilahirkan? Dia datang kerana saya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya. Saya paling besar tu. Jadi Yesus membawa keselamatan kepada semua orang adalah kerana saya. Nah, betul atau tidak? Saya dengar betul. Jawapannya tidak betul. Jawapannya salah. Betul dan salah lah. Ya dan tidak lah. Tetapi saya lebih kecil lah. Apa yang berlaku di dunia ini sehingga hari ini, sejak penciptaan dunia sampai hari ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sahaja. Kita berdosa dan Tuhan cuba menyelamatkan kita melalui Yesus. Semua ini bukan kerana kita, tetapi kerana kemuliaan Tuhan. Yesus datang 2000 tahun yang lalu kerana siapa? Kerana Tuhan. Yesus disalibkan di atas salib bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Dia. Jadi kalau ada orang tanya kenapa Yesus mati di atas kayu salib, jawapannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kerana bahagian yang terakhir di dalam ayat 14 hingga ke 17 menunjukkan kita 4 gambaran. Okay? Gambaran yang pertama adalah Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Ini adalah gambar yang pertama. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Nah, gambar yang pertama di sini menunjukkan bahawa di sini adalah kilat. Okay, kenapa kilat? Ini bermaksud Tuhan akan menunjukkan diri kepada semua orang dan berlawan untuk pihak kita. Dan kilat ini juga merupakan seperti anak panah yang menyerang dan melindungi orang-orang Israel. Okay, ini adalah gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua adalah dalam ayat 16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti pemata-pemata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Nah, gambaran yang kedua adalah kawanan domba. Bahawa Tuhan menyelamatkan kita dan membawa kita ke tempat yang selamat. Kita ada kawanan domba. Yang ketiga adalah mahkota. Permata mahkota di sini menunjukkan kepada kita bahawa semua orang-orang ini adalah seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir di dalam ayat 17 adalah sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat kerana gandum dan anak dara kerana anggur. Nah, apakah yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, Tuhan mempunyai kuasa untuk melindungi orang-orang Dia. Kilat. Yang kedua adalah Dia seperti gembala,
melindungi kawanan domba. Yang ketiga adalah semua orang-orang ini yang dilindungi oleh Tuhan bersinar seperti mahkota. Dan yang terakhir adalah teruna bertumbuh adalah buah-buahan yang dihasilkan melalui orang-orang ini. Dan semua ini hanya menunjukkan kepada kita kemuliaan Dia sebagai Tuhan, sebagai gembala dan sebagai Tuhan yang melindungi kita, membawa kita mempunyai buah-buahan. Kerana Tuhan mengatakan kita tujuan, semuanya yang berlaku di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Selepas berkhotbah selama 30 minit, apa yang kamu mesti mau ingat satu perkara sahaja. Yang lain kamu boleh lupa sudah. Adalah untuk memastikan kehidupan kamu, menggunakan kehidupan kamu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sahaja. Apa yang kamu dengar 30 minit yang sebelum ini, kamu boleh lupakan sahaja. Ayah, Pastor Eric, ini main-main saja. Tetapi kamu hanya ingat satu perkara sahaja. Pastikan kamu menggunakan kehidupan kamu untuk kemuliaan Tuhan. Di sini saya ingin berakhir dengan satu cerita benar. Nah, kalau kamu pandai bermain muzik lah, mungkin kamu kenal siapakah dia? Antonio Stradivari. Antonio Stradivari mungkin dia dilahirkan 1644, meninggal dunia pada tahun 1737. Sama ada dia seorang Kristian, saya tidak tahulah. Tetapi kalau kamu beli violin, kamu tahu violin kan? Mungkin kamu pernah dengar brand inilah, Stradivarius Violin. Kamu boleh Google lah, senang saja sekarang, apapun boleh Google saja. Stradivarius Violin adalah violin yang paling mahal dan juga tidak banyak. Okay? Tidak banyak yang terkeluar daripada kilang inilah. Nah, tetapi Stradivarius punya violin adalah violin yang paling mahal di dunia ini. Nah, mungkin kamu macam saya lah, kerana saya tidak pandai muzik lah. Kamu ambil kita saja macam pun sama. Violin sama juga. Kerana saya tidak pandai muzik. Nah, mungkin kenapa dia menjadi mahal? Mungkin ini cerita dia. Kerana pada masa Stradivari dia mula membuat violin, di kampung dia. Dan dia membuat violin yang terbaik di dunia ini pada masa itu. Kerana sebelum Stradivari membuat violin, ada sebuah keluarga bernama Amati. Amati juga membuat violin. Violin. Kamu tahu violin kan? Ini. Vanessa apa? Sebelum Stradivari mula membuat violin, ada sebuah keluarga bernama Amati juga membuat violin. Amati adalah terkenal pada masa itu, terutama di masyarakat mereka, kerana pada masa itu Amati membuat violin hanya untuk bermain di dalam bilik yang kecil. Kerana pada masa itu music performance lah, persembahan muzik semuanya dilakukan di dalam kelas ataupun di dalam bilik kecil sahaja. Jadi pada masa itu, muzik juga mengalami perubahan yang besar. Kerana pada masa itu, muzik mula ditunjukkan oleh persembahan mereka tidak lagi di dalam bilik yang kecil. Mereka mula berpindah ke dewan yang besar.
Nah, kerana pada masa itu kita tidak ada sound system, okay? Sistem suara yang untuk mic semua itu tidak ada. Dan mereka hanya bergantung kepada alat instrumen mereka sahaja. Dan pada masa itu, industri muzik mula berubah, okay? Dari kita mendengar muzik di dalam bilik yang kecil, mereka berpindah ke dewan untuk membuat persembahan yang besar. Dan pada masa itu, keluarga amati, okay, violin yang dibuat oleh keluarga amati tidak sesuai untuk digunakan di dalam dewan besar kerana violin mereka hanya mengeluarkan muzik, okay, bunyi yang sangat kecil, okay, soft. Jadi bagi Stradivari, dia mula mengikut trend muzik itu, dia cuba membuat violin yang mengeluarkan bunyi yang lebih kuat pada masa itu. Dan dia menjadi orang yang pertama membuat violin untuk kegunaan di dalam dewan besar. Dan pada masa itu dia menjadi terkenal dengan violin dia. Tetapi pada tahun 1737 dia meninggal dunia dan anak-anak dia lah mendapat cari satu violin yang sangat unik di dalam studio dia. Dan violin ini tidak pernah dimainkan. Violin ini tidak pernah dimainkan. Dan mereka memberi nama violin ini The Messiah. Messiah. Nah, dan mereka berkata violin ini adalah violin yang paling sempurna, perfect. Kerana dari segi desain dia, dari segi perbuatan itu, semuanya adalah sangat sempurna. Tetapi violin ini tidak pernah dimainkan. Dan apa yang berlaku dengan violin ini? Sekarang violin ini dipamerkan di sebuah museum di England. Kamu boleh pergi Google sana, kamu type The Messiah Stradivarius. Keluar itu violin, tunjuk sana. Nah, soalan saya adalah bagaimana kita tahu violin itu adalah paling sempurna di dunia ini? Kerana ia tidak pernah dimainkan. Violin ini hanya dipamerkan di museum. Dan semua orang menganggap, melihat dan berkata, violin ini adalah paling sempurna, paling cantik, paling mahal. Tetapi apa yang saya ingin katakan, janganlah jadi seperti Messiah violin ini. Okay? Janganlah kamu gunakan kehidupan kamu seperti violin ini, hanya dipamerkan di dalam museum. Pastikan kamu menggunakan kehidupan kamu untuk mempamerkan kemuliaan Tuhan. Amin. Janganlah macam violin ini hanya berdiri di dalam museum. Wah, orang hanya melihat tetapi tidak dapat mendengar. Pastikan kehidupan kamu bukan macam violin ini. Pastikan kehidupan kamu dimainkan di hadapan semua orang. Supaya semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.